Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Alamul Akhir, Alam Akhirat. Dalam pengembaraan kita ini kita telah belajar bab yang menyebut tentang an-nar ataupun neraka. Na'udzubillahi minan nar. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang apa itu neraka. Dan juga kita bincang tentang 22 perkara yang akan menjadi penyelamat daripada api neraka. Kalau kita boleh kumpul 22 ni, maknanya insya-Allah kuatlah hujah kita untuk melepaskan diri daripada neraka. Sambungan kita pada kali ini, khazanatun nar, penjaga neraka. Siapa dia ke pengawal neraka itu siapa? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidad ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Atas dunia ni nampaknya ibu bapa ada yang pandai, ada yang tak pandai. Nak jaga anak dia daripada benda-benda yang berbahaya, kan? Kita tahu tengok anak sakit, kita pergi hospital, makan vitamin, makan suplemen, macam-macam makan, tak mau bagi sakit, kan? Tetapi ni Allah suruh kita jaga yang besar lagi, iaitu nar. Jangan campur-campurkan anak keluarga kamu dalam api neraka. Apa dia secara mana? Waquduhan nas wal hijarah, yang menjadi bahan bakar neraka itu manusia dan batu-batu sembahan. Alaiha malaikatun, yang menjadi penjaga neraka itu siapa? Malaikat-malaikat ghilazun, kasar, syidad, bengis, backing. La ya'sunallaha ma amarhum, mereka sekali-kali tidak derhaka kepada Allah Taala dari semua yang diperintahkan. Dan wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Surah At-Tahrim ayat 6. Itu gambaran awal tentang penjaga neraka. Kita berpindah pula tentang adadu khazanatin nar. Berapakah bilangan ketua penjaga neraka berapa? Dalam surah Al-Muddathir, dalam surah Al-Muddathir, Allah Ta'ala ketika menceritakan tentang orang-orang yang menentang Islam, Allah kata apa? Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatul lil bashar, 'alaiha 19. Tengok. Allah kata saqar, neraka tu, dia sebutlah sifat neraka, kita dah sebut dalam siri yang lepas, yang naknya 'alaiha 19, penjaga neraka ada 19 ketua dia, 19. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, penjaga-penjaga mereka neraka itu dari kalangan malaikat, dia tak lantik orang lain. Sebab apa? Sebab manusia lain boleh makan rasuah, malaikat dia tak makan. Ana dah hurai panjang di dalam tafsir kita kepada surah Al-Muddathir. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Muddathir, panjang kita bincang tentang angka 19 ini.
Saya kata jangan terperangkap dengan kod 19 yang ada sebahagian manusia duk main di Quran kod 19. Kita kata bukan kod 19, ini ayat 19. Allah Ta'ala mari apa? Wa ma ja'alna. Allah Ta'ala sebut dalam ayat itu, Allah Ta'ala tak jadikan bilangan ini kecuali fitnatan, menjadi suatu ujian besar kepada orang-orang yang ada pada masa itu, iaitulah puak kafir perli Nabi dengan sebab bilangan, dan orang-orang yang ragu, puak kafir yang tak percaya juga saja, maka dia kata fitnah, mana satu ujian. Yang penting bagi kita dalam tajuk ini, huraian panjang, tuan-tuan pergi ke surah Al-Muddathir. Dalam tajuk ini kita nak pergi kepada adaduhum berapa? 19. Berapa banyak? 19 tu dia panggil ketua besar dia. Nanti kita sebut lepas ni satu-satu malaikat yang kita akan bincangkan nanti. Itu bilangan tu bilangan ketua. Bukan semua yang jaga tu dari 19 je. Wazaifu khazanatin nar. Kerja ataupun tugas penjaga neraka ni apa tugas dia? Allahu Akbar. Kerja dianya nak mengazabkan orang-orang yang derhaka, menghina mereka, mengherdik mereka, menyalakan api, dan itulah kerja dia dengan tabiat yang kasar, yang bengis, ia bengking, dan macam-macam perkara yang kita boleh bayangkan betapa dahsyatnya sifat mereka. Qala Al-Minhal Ibnu Amr dalam tafsir Ibnu Katsir ni cerita ni, ketika menafsirkan ayat surah Al-Haqqa, khuzuhu faghalluh thumma al-jahim salluh, kan, khuzuh faghalluh, ambil, Allah Ta'ala perintah malaikat, ambil buat ni, pergi campak. Apabila mari perintah ini, ibtadahu sab'una alfa malakin, 70,000 malaikat berebut nak tarik buat ni masuk dalam neraka, na'udzubillah. Allahu Akbar. Masing-masing buka tangan dia, masing-masing nak, orang panggil nak menjalankan tugas, nak ambil orang ni campak. La ilaha illallah, itu dia panggil kerja penjaga nerakanya, kerja dia nak campak orang yang jahat yang telah diputuskan akan dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillah. Besar atau tidak dia punya kabir khazanatin nar. Pembesar pengawal neraka ni, ketua dia, nama dia Malakun Azim, malaikat yang besar. Nama dia Malik. Nama dia Malik. Malik tu ketua dia. Malik ketua dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, wa nadaw ya Malik. Puak-puak duduk neraka panggil, "Yey Malik." Allah namakan penjaga neraka tu Malik. Liyaqdi alaina rabbuk. Mintalah Allah Ta'ala selesaikan masalah kami ni. Biar matilah, jadi debu, habis cerita. Qala innakum makisun. Malik pun jawab, tak ada harapan. Kamu akan duduk di sini sampai bila-bila. Allahu Akbar. Nabi SAW setelah tengok dalam mimpinya yang panjang, ia menyebut tentang pelbagai jenis azab. Di antaranya, Nabi SAW dibawa melawat neraka, dia tengok laki-laki ni karihil marah. Buruk sekali rupa dia. Allahu Akbar. Rupa dia huduh sangat-sangat. Lagu mana huduh? Dia tu duduk nyalakan api-api neraka ni. Aku bertanya malaikat, siapa tu? Kata dia malaikat, wa ammar rajulul karih. Laki-laki yang buruk rupa yang kamu tengok dekat neraka tadi tu, fa innahu malikun. Dialah Malik, khazinu jahannam, penjaga neraka jahannam. Nama dia Malik. Dalam buku-buku para doa kita sebut nama Zabaniyah, kan? Jadi Zabaniyah ni termasuk di dalam penjaga neraka. Tapi ketua besar dia Malik. Ada orang campur Malik Zabaniyah. Ada. Sebagian dalam surah Al-Alaq, falyad'u nadiyah
Sanad'u zabaniyah. Zabaniyah ni mana malaikat yang kasar, yang bengking, yang garang, itu dipanggil zabaniyah. Mana dalam Quran sebut Malik, dan ada juga yang menyebut tentang az-zabaniyah. Maka zabaniyah itu ismun khas, nama kepada salah satu daripada penjaga neraka Jahannam, wal-iyaz billah. Allahu Akbar. Jadi ketua besar dianya, penjaga neraka ni, nama dia Malik. Ada riwayat, ada ayat sebut Zabaniyah. Allahu Akbar. Na'udzubillahi minan nar. Dalam siri yang lepas ada sebut tentang kita sentiasa berdoa, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Kita ulang 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ketika itu bila dengar hak ni, neraka beritahu kepada Allah, ya Rabbi, dia tak mahu saya, jauhkan dia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dan semua keluarga kita, insya-Allah. Kita berpindah kepada tajuk yang kedua dalam siri ini, Abwabun Nar. Pintu-pintu neraka. Banyak mana pintu neraka? Setiap benda tak ada pintu. Dan dalam hari itu kita dah bincang tentang pintu syurga, dan dalam siri yang lepas ni kita akan bincang lagi tentang syurga, insya-Allah. Jadi syurga tu ada pintu dia yang luas. Salah satu pintu syurga itu luah dia sebesar Makkah dengan Hajar. Ada ulama geografi ukur lebih kurang 1000 kilometer lebih pintu syurga. Pintu neraka ni macam mana pula? La ilaha illallah. Pintu neraka juga banyak. Dalam Al-Quran Tuhan sebut apa? Linnari sab'atu abwab. Neraka tu ada 7 pintu. Sebab apa banyak pintu ni? Sebab ramai orang akan masuk, na'udzubillah. Allahu Akbar. Bila kita sebut macam benda macam ni, kita rasa gerung sangat-sangat. Takut kita, kan? Jadi, walikulli bab, setiap pintu ada kumpulan tertentu, kadar tertentu akan masuk ikut tu. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hijri, ayat 43-44, wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsub. Bagi neraka Jahannam tu ada tempoh dia, orang akan sampai situ. Laha sab'atu abwab, dia ada 7 pintu. Ingat, syurga ada 8 pintu, neraka ada 7. Sebab syurga ni kita nak selesa masuk, neraka ni sombak masuk, na'udzubillah. Allahu Akbar. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut berapa pintu ada? Sab'atu abwab, 7 pintu neraka. Bagaimana cara pintu? Adakah pintu macam ni? Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4? Ataupun dia bertingkat? Satu atas, 2, 3, 4. Tengok dalam riwayat yang ada. Dalam kitab ni kata, abwabun nari mutatabiqatun. Pintu neraka ni bertingkat. Tingkat. Ba'duha fawqa ba', atas bawah. Sebagaimana yang dicerita daripada oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala abwabu jahannam sab'atun. Pintu neraka Jahannam itu ada 7 bertingkat. Ba'duha fawqa ba'din. 1, 2, 3. Ataupun atas bawah. Bila penuh yang pertama, masuk yang kedua. Penuh yang kedua, sampai penuh semuanya. Wal'iyazbillah. Jadi riwayat ini dibawa oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya daripada Sayyidina Ali bisanadin Hasan. Wa qala Ibn Jurayj, seorang lagi ulama tafsir, dia kata dia ada 7 pintu. Awaluha Jahannam. Pintu yang pertama, tanda. Nama pintu ni. Pintu yang pertama, nama dia Jahannam. Kan? Kemudian, Laza. Laza. Kita dah bincang dalam siri yang lepas tentang nama-nama neraka. Nama-nama neraka ada berapa nama? Ada 7 nama kan? 7 nama. Ni. Jadi untuk makna ni balik semula ke nama dia telah. Cuma dia ada pintu. Yang pertama Jahannam, yang kedua Laza, yang ketiga Hutamah,
Yang keempat as-sa'ir. Yang kelima saqar. Yang keenam al-jahim. Yang ketujuh al-hawiyah. Al-hawiyah. Mana 7 tingkat dia ada. Hawiyah tu yang paling bawah sekali. Saya bagi rujukan kepada siri yang lepas, tuan-tuan boleh tengok di sana, nama-nama neraka pun 7. Pintu neraka ni terbuka ke tertutup? Allahu Akbar. Pintu neraka ni terbuka ke tertutup? Abwabun nari mughallaq. Pintu-pintu neraka itu tertutup di atas orang-orang yang jahat. Sebab apa? Tangkilan wa ta'zin, so kuat. Macam kita masak. Ni puyuk tekan tu, nak masak sup tu supaya daging lembut tu. Kan? Ni puyuk ni bahaya ni. Kita masuk daging, letak awas siap-siap, pom tutup. Dia punya mendidih lagi dahsyat. Allahu Akbar. Nauzubillah. Bila kita dengar ni para jemaah sekalian, sentiasalah minta perlindungan Allah Taala. Senarai, semoklah senarai hidup kita, adakah kita patuh syariah atau tidak. Jangan berani lawan Tuhan, berat kita neraka ni tutup pintu sebab nak berat. Allah sebut dalam surah Al-Balad ayat 20, alaihim narun muqsadah. Alaihim narun muqsadah, api yang ditutup. La ilaha illallah. Ini yang sangat berat. Kan? Muqsadah ay mughlaqah. Mau tertutup dia. Bila masuk kafir, ahli neraka masuk, perak ditutup pintu supaya macam peyuk tadilah. Bandingan yang paling mudahnya. Dahsyat sekali. Kemudian adapun waktu di dunia, tanda tuan-tuan, pintu neraka di waktu di dunia mufattahah, terbuka luas. Bila ke pintu neraka ditutup? Bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza jaa Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidati syayatin." Bila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu neraka. Sebab apa ditutup pintu neraka? Nak beri galakan kepada orang bahawa neraka dikunci sekarang ni. Kalau kamu tak nak masuk neraka, buat amal banyak-banyak. Ni tak tahannya dia pula jadi ahli syaitan, diikat, dia pula jadi syaitan, na'udzubillah. Maka bagi syurga, setiap kumpulan tu ada pintu tertentu, kan? Ini pintu jihad, ini pintu puasa, pintu orang puasa nama dia Babur Rayyan. Neraka macam mana? Adakah pintu tertentu? Kazalik. Demikian jugalah neraka. Qad zakara ba'du ahli ilm, sebahagian daripada ulama telah menyebut bahawa pintu neraka itu ada part yang tertentu, orang ni masuk kau ni. Contohnya kejahatan macam ni, dia akan masuk ni. Kejahatan mencuri, merampok, merogok, masuk ni. Kejahatan macam-macam ada. Yang penting bagi kitanya, kita berdoa Allah Taala tak mau masuk neraka. Allahu Akbar. Kita berpindah kepada wuqud an-nar. Apakah bahan bakar api neraka? Setiap benda tu ada bahan bakar dia. Dapur kita ada gas. Zaman dulu kayu api. Bahan nerakanya apa? Tanda tuan-tuan. Bahan bakar api neraka iaitu al-ahjar, batu-batu sembahan. Wal fajarah al-kufar, orang-orang kafir dan orang-orang jahat, mereka lah yang menjadi kayu api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam ayat atas tadi, waquduhan nasu wal hijaratu, bahan bakar dia manusia yang kafir, yang musyrik, yang derhaka, dan juga batu-batu sembahan. Dalam surah Al-Baqarah sama ayat 24, waquduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin, bahan bakar dia manusia dengan batu-batu disediakan bagi orang kafir. Berat kita takut ni. Kan? Timbul lagi soalan, kenapa batu itu masuk? Nanya ke batu. Batu ni tak bersalah. Orang batu duk cokor sini, mari si kafir ni ambil pahak tu, ambil buat ukir, jadi patung. Tok ayah sembah. Dia tak bersalah. Kenapa dia juga jadi mangsa dibakar? Menarik juga tu.
Kan? Menarik juga dia kata. Masya Allah, tabarakallah. Jawab dia, tanda tuan-tuan. Kenapa batu itu dibakar? Apa dosa dia? Kita bakar dia tu kenapa? Jawab dia, al-jawabu. Allah SWT masukkan berhala-berhala, batu-batu, kayu-kayu, toko-toko tadi. Masukkan neraka bukan nak azab dia. Sebab dia tak bersalah. Dia batu, kayu, plastik ke apa. Wa innama bayanan lil kazib manittakhazaha alihatan. Nak tunjuk bohong kamu, dusta kamu, hina kamu. Ni tokoh batu mu jadi Tuhan, mu sembah dia, dia pun sekali dengan mu jadi bahan bakar. Itu dia panggil, itu hikmah Allah SWT nak bagi tahu bahan bakar dia batu dengan manusia. Maka jangan mudah-mudahlah kita para jemaah sekalian nak ambil batu-batu, ambil kayu, duduk buat benda-benda pemujaan, jangan. Timbul lagi soalan yang menarik untuk dijawab, untuk dipinjamkan. Baik. Batu, kayu yang disembah oleh orang kafir akan masuk neraka, jadi bahan bakar. Bagaimana dengan Sayyidina Al-Masih, Isa bin Maryam, dia juga disembah oleh puak-puak Kristian. Kaif? Sayyidah Maryam macam mana? Uzair macam mana disembah oleh sebahagian daripada puak-puak Yahudi? Sudah. Malaikat juga disembah. Kaifa? Bahkan ada sebahagian orang-orang soleh juga disembah. Adakah mereka juga kena azab? Sebagaimana batu kena azab? Kita kata la. Mereka ini tidak diazab sebab mereka tak suruh. Puak-puak yang gila tu yang ambil buat kerja ni, kan? Puak-puak yang tak betul ni yang ambil kerja. Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kamu dengan orang-orang geng-geng yang kamu sembah akan dicampur dalam neraka semua. Itu suratul Anbiya 98. Tetapi dalam surah Al-Anbiya ayat 101 Allah Ta'ala sebut, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Allah manusia yang Allah Ta'ala pilih nak beri kebajikan kepada dia. Siapa dia? Nabi Isa AS, Nabi, Rasul. Malaikat-malaikat makhluk pilihan Allah SWT. Allah jadi kau untuk ibadat kepada dia, untuk taat kepada dia, dan lain-lain lagi. Maka ulaika anha mub'adun. Mereka itu jauh daripada diazab, jauh daripada neraka. Jadi alhamdulillah, yang pentingnya yang akan masuk neraka jadi bahan bakar dia siapa? Manusia, dan juga bahan-bahan yang menjadi sembahan mereka. Lain daripada malaikat, Uzair, Nabi Isa AS, dan lain-lain yang disembah oleh makhluk-makhluk di dunia tanpa keredaan mereka dan tidak ada kerelaan mereka, maka mereka itu tidak termasuk dalam kumpulan ini. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, kita pergi kepada fi syiddati harriha wa zamhaririha. Allahu akbar. Panasnya neraka ni setakat mana? Kita nak bayangkan panasnya neraka ni setakat mana? Allahu akbar. Ja'alallahu ta'ala narad dunya. Allah Ta'ala jadikan api dunia ini supaya menjadi peringatan kepada kita tentang api akhirat. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah kata apa? Afara'aitumun narallati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Nahnu ja'alnaha tazkirah. Tengok. Apa ra'aitumun nar allati turun? Mu tengok ada api yang kamu nyalakan itu. Nah, Allah kata apa di akhir ayat? Ayat nahnu ja'alnaha tazkiratan. Kami jadikan api itu sebagai peringatan kepada kamu. Api dunia ni panas, api akhirat berapa panas? Tengok dalam hadis. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, narukum hazihi. Api yang kamu nyalakan, yang dinyala oleh anak Adam atas dunia ini, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam, 1/70 tanda. 1/70 panasnya neraka jahannam. Allahu akbar. 1/70 ni pun kita orang panggil nyetok dah.
Kena sikit, habis, nyala habis. Kan? Bagaimana dengan 69 ganda lagi? Na'udzubillah. Allahu Akbar. Hei, dalam ni. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah bagaimana tu? Satu pun cukup dah. Bagaimana lebih lagi? Berapa tadi? 69. Kita kata ini sangat dahsyat. Allahu Akbar. Ashabus shimal. Orang-orang yang mendapat surat tangan kiri. Siapa dia buat tu? Jawab itulah ahli-ahli neraka. Sebab apa? Orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, iaitulah api yang bernyala-nyala. Jadi Allah Taala sebut wa ashabus shimal. Jadi ashabus shimal di sini maknanya ashabun nar. Itu ayat ringkasnya. Orang tangan kiri terima amal tangan kiri, maknanya ahli neraka. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Taala daripada terima suratan amalan dari sebelah kiri. Di dalam neraka ada juga disebut zil. Intaliqu ila zillin zi salasi syu'abin. Kalau kata ada bayangan neraka, bayang neraka, itu tidak sejuk. Bahkan dia panah macam api dia juga. Macam kita hari sekarang wak panah tu. Dan sifat neraka juga daimatul isti'al, berterusan nyala dia. Nyala dia tak berhenti-henti, kan? Kalau nak berhenti nyala balik pula. Allahu Akbar. Kita kata tusa'aru nar adan yaumal qiyamah, dan ada juga api yang baru dinyala pada hari kiamat. Wa izal jahimus su'irat, ketika neraka jahim itu dinyalakan. Allahu Akbar. Dan Nabi SAW sebut juga syiddatul har, panahnya musim panah tu, min faihi jahannam, daripada wak neraka jahannam. Na'udzubillah. Kita kan mari musim panas, duduk negeri kita ni tak ingat musim panas mana ni, tapi duduk negara Arab yang panas tu, sejuk tu kuat, beza kita terasa. Kalau bulan 6 ni, mula tu panas. Bulan 7, bulan Ogos, bulan September tu dipanggil kemuncak panas. Berasak kita. Kalau itu di Madinah je tu. Waktu anak belajar di Madinah tu, alhamdulillah, bulan 7, 8, 9, bulan 6 ini pihak universiti bagi tiket cuti balik Malaysia. Allahu Akbar. Kita nak boleh balik bulan 6 tu, kita dah rasa panas. Balik sini, Masya Allah, berasa nikmat. Pagi-pagi keluar pergi solat subuh. Masya Allah, Tuhan yang tahu. Sejuk, gembiranya kita. Kaki-kaki kita pecah. Balik Malaysia 3 bulan, comel balik. Kulit-kulit kita ni nampak macam berkelari dah. Halus semula. Tak payah pakai krim apa. Duduk sana nak keluar rumah kena pakai krim. Kaki kena pakai. Panas. Nabi sebut apa? Panahnya musim panas itu min faihi jahannam, daripada wak neraka jahannam. Dalam hadis Nabi kata, iza ishtaddal har fa abridu bis salah. Bila mari musim panas sangat, waktu zuhur, maka kamu sejukkan sikit. Maknanya kalau pukul 1 tu berasak panas, tunggu sejuk sikit. Dalam pukul 2, 2:30, pukul 3 baru solat zuhur, kan? Sebab fa inna shiddatal har min faihi jahannam. Panahnya tengah hari itu udara itu daripada wak neraka jahannam. Allahu Akbar. Neraka mengadu pada Tuhan. Dia kata, ya Rabbi, akala ba'duna ba'da. Makna neraka tu duduk main sombak pokok dia ni. Maka Allah Ta'ala beri dia lepas 2 kali wak dia. Lepas wak yang pertama, musim sejuk, keluarnya angin sejuk. Pagi musim panas, dia lepas angin panas. Dua-dua tu termasuk dalam apa dia ni, bala berlaku tu. Har dengan zamharir. Zamharir ini syiddatul barq, terlalu sejuk. Angin terlalu sejuk. Itu juga daripada nafas neraka, wal iyaz billah. Baik, kita berpindah pula tajuk kita kepada kibar, saiz neraka ni, dan berapa dalam dia. Na'udzubillah. Berapa saiz besar dan betapa dalamnya neraka. Baru kita tahu. Na'udzubillah. Kita minta berlindung banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Jangan mudah-mudah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf,
Yauma naqulu li jahannam halim talat. Allah tanya, neraka, penuh dah kamu? Wa taqulu hal mim mazid. Neraka tanya, ada lagi ke? La haula wala quwata illa. Tomoknya neraka. Nak sumbat dalam dia ahli-ahli maksiat, ahli derhaka. Allahu akbar. Besarnya neraka ni, Nabi sebut, yu'ta bi jahannam yawma izin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunaha. Dibawa neraka pada hari kiamat ada 70 alfa zimam, ada 70 tali penarik. Nak tarik neraka tu 70 tali ada. Ma'a kulli zimam, setiap tali 70,000 malaikat tarik. 70 kali 70 berapa? 4.9 juta. Berapa ramai? Berapa besar nak tarik? Bukan orang cenih pun kita ni, malaikat gagah perkasa tu. Masya Allah, tabarakallah. Maka kalau besar itu, neraka itu besar. Dalam dia pula banyak mana? Dalam. Kata Nabi, hadis Sab'un tadi, riwayat Muslim, dalam neraka, lawan anna hajaran yukhzafu fi jahannam, kalau kita ambil batu, kita campak ke dalam mulut neraka jahannam, dia akan jatuh dalam tu 70 kharif, 70 musim, mana 70 tahun, barulah sampai ke dalam. Hadis ini riwayat Ibn Hibban. Masya Allah, tabarakallah. Berapa lama, berapa jauh dia punya jarak, kan? Ana ada cerita satu hadis, Nabi duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba bunyi gegagap, benda jatuh. Allah Ta'ala bagi mukjizat, nak suruh sahabat dengar. Nabi kata, mau dengar saudara? Dengar. Tu batu hak dicampak berapa puluh tahun dulu, baru jatuh. Baru jatuh dalam, baru sampai ke dasar neraka, hawiyah. Na'udzubillah. Darakatun nar. Berapa tingkat neraka ni? Maknanya neraka ni berbagai-bagai dia punya kepanasan dia. Allah Ta'ala sediakan bagi orang ni. Allah kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafikin duduk di lapisan yang paling bawah neraka. Orang Kelantan kata duduk patak neraka. Tulis, patak neraka. Bahasa Kelantan ni, kalau pergi makna lain, untuk negeri lain jangan guna. Patak neraka maknanya dasar neraka yang paling bawah, itu disediakan untuk munafik kerana dia terlalu jahat. Pagi ni sengih duduk di belakang Tok Imam, petang nanti duduk di kelak kafe, duduk buah situ. Jangan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada yang atas sikit. Tak, sebab itulah tadi kita bincang tentang pintu neraka tu, tabakat, ada tingkatan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, orang-orang yang pernah masuk neraka, kan, dengan sebab dosa dia, tapi dia orang beriman. Dia masuk neraka, tapi dia orang beriman. Orang beriman walaupun duduk dalam neraka, dia ada tanda dia. Tanda la ilaha illallah tu ada, dan kesan daripada dia sujud, mana dia sujud, dia dahi, dia sujud kepada Allah Ta'ala, an-nar, api neraka tak akan makan di situ, tempat sujud, bagi orang beriman. Maka dikenali. Kemudian apabila dikenali, maka mereka ini akan keluar bi syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat Nabi mereka keluar. Bila keluar masuk dalam syurga, terkenal dengan nama Al-Jahannamiyin. Nama dia banduan neraka. Na'udzubillah. Jangan duduk main. Minta suruh cari dia neraka, jangan. Kan? Jahannamiyin. Orang kata ni siapa dia tu? Tu Jahannami. Maknanya kalau bahasa kita ni, banduan. Mana orang yang pernah masuk penjara ni, na'udzubillah lah, atas dunia ni orang panggil banduan. Kan? Walaupun kadang-kadang masuk dengan sebab apa pun, tak kira lah. Sebab kerana dipitnah oleh orang panggil banduan lah dia tu. Sebab tu kita tak mau masuk. Kan? Jadi neraka pun, kalau walaupun orang ni keluar daripada neraka, hancur lebuh habis, tapi mereka ini akan disiram dengan nahrun, air daripada syurga, maka dia panggil ma'ul hayah. Bila disiram, pulih balik tubuh dia, tapi kekap orang panggil dia, apa dia? Jahannamiyin, banduan neraka. Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, kita tengok pula kepada tafawut, berbeza-beza ahli neraka tu dari sudut azab. Ada sedikit perbezaan.
Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Bila masa akhirat esok, setiap orang dia jumpalah apa yang dia buat, apa yang mereka telah buat itu hadiran, mari. Wala yazlimu rabbuka ahada, Allah Ta'ala tidak menzalimi siapa-siapa, kan, pada hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, inna ahwana, ahli neraka yang paling ringan azab dia pada hari kiamat, rajulun mutana'ilun bina'laini min nar, seorang laki-laki itu dipakai dengan kasut neraka, yaghli minhuma dimaghahu, Allahu akbar, pakai kasut neraka tapi mendidih panasnya sampai ke otak dia. Masya-Allah tabaraka. Jadi ada orang ni kasut dia sampai ke buku lali, ada sampai ke betis. Mana tingkatan azab itu berbeza-beza mengikut kejahatan yang dia buat di atas dunia, wal iyazubillah. Maka kesimpulan di situ para ulama mengatakan usatul muslimin yatafawatun, orang-orang yang derhaka di kalangan orang Islam itu berbeza-beza azab. Sebab tu kita tengok dalam hadis banyak beza. Azab orang tak solat macam mana? Azab orang tak zakat macam mana? Yuqwa, kan, akan distreka muka dia dengan, maknanya ada azab itu tengok kategori dosa yang dia buat. Tengok kategori dosa yang dia buat. Dan orang kafir juga berbeza-beza. Kafir baik. Macam tuan-tuan dia cakap sekarang ni. Orang kafir yang baik, kan? Orang kafir yang telus, hak ni kurang sikit darjat dia. Kafir ahli maksiat, dia adalah kafir. Rogol orang pun ada, contohlah curi pun ada, rompok pun ada, tembak orang pun ada. Ini darjat dia lain, berbeza-beza. Kita mengatakan iyazam billah, minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang paling ringan azab dia siapa? Orang yang dipakaikan kasut neraka mendidih sampai ke otak kepala. Satu hari selepas matinya Abu Talib, pak saudara Nabi, iaitu Al-Abbas. Abbas ni adik-beradik Abu Talib. Dia tanya, ya Rasulullah, hal nafa'at Abu Talib bisyai? Nafa'at Abu Talib bisyai? Abu Talib jagamu, dia sayang sungguh-sungguh kamu. Adakah sesuatu manfaat yang kamu berikan kepada dia? Allahu Akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi kata, ya. Huwa fi dahdah min nar. Dia sekarang ni duduk tepi pinggir neraka aja. Maknanya kaki dia ya celup dalam neraka sikit. Laula zalik, kalau tidak kerana aku, lakana fi darki al-asfali minan nar, nasaya dia akan duduk bawah neraka. Sebab dakwah sampai kepada dia, dipujuk, dirayu, di semua benda, dia tak mau terima juga. Tapi oleh kerana dengan syafaat Nabi SAW, maka Abu Talib hanya dicelup neraka dengan ujung kaki dia ya. Tapi dia punya mendidih sampai ke mana? Sampai ke otak dia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allahu Akbar. Jadi kata bagaimana amalan orang kafir yang baik-baik itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala beri manfaat kepada dia? Itulah yang dikatakan atas dunia lagi buat kafir ni, kalau dia buat baik, Allah Ta'ala balas lah dia. Senang hidup dia ke, dia punya bisnes dia jadi molek, keluarga dia harmoni. Tapi dia di sana esok tidak ada apa. Cuma tadilah kita dah bincang tentang tafawut, berbeza-beza darajat ataupun darakat an-nar, berbeza-beza dengan sebab apa? Dengan sebab mereka itu berbeza. Mereka itu berbeza. Ada hak kafir baik, ada tak ada rekod lah dia mencuri ke, dia tak mengumpat orang pun ada juga. Lebih warak daripada kita ni, kan. Sehingga orang buat kata-kata kafir yang baik, yang telus itu, yang berintegriti, bertata kelola itu lebih baik daripada orang mukmin yang fasik. Rupa-rupanya sebelum kita bagi tugas kepada dia dan dia dapat jawatan, tak hilang habis dia punya tata kelola, jadi tak tukala pula. Inilah yang kita bimbang pada jemaah sekalian, muslimin dan muslimat, jangan kita bermudah-mudah. Orang kafir ni baik tak baik setara manapun, dia tetap tidak baik dari sudut akidah. Mungkin baik dari sudut muamalah, tapi dari sudut akidahnya tidak baik. Kerana itu Allah Ta'ala sebut innamal musyrikuna najasun.
orang kafir itu najis. Dan dalam dalam ayat lain dalam kisah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang paling besar syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, itu dianggap sebagai kezaliman yang sangat besar. Maka di saat akhirnya menyesallah ahli-ahli neraka wal iazu billah. Kan di dunia dulu sedaklah dia tengok bila ahli neraka ni masih dicelup dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berfirman, dia kata orang yang paling ringan azab neraka ni, dia kata apa? Dia masih lagi berusaha kalau dia boleh tebus diri dia dengan semua yang dia miliki. Habislah dia nak tebus belaka, tapi apa boleh buat? Allah kata, aku minta dengan sikit je. Tapi kamu abai tak, kamu tak mau, iaitu aku minta kepada kamu tinggalkan syirik, mengucap 2 kalimah syahadah, jadi mukmin, itu ya bayaran syurga yang aku minta. Tapi kamu abai, kamu enggan, kamu tak mau, ambillah terima balasan wal iazubillah. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi muslimin dan muslimat para penonton sekalian, tamatlah kita tentang perbincangan kita tentang azab neraka. InsyaAllah kita sambung dalam siri yang akan datang. Tajuk dia minuman ahli neraka. Minuman ahli neraka itu apa benda? Lepas minuman kita tengok pula makanan dia, na'udzubillah. Dan kita tengok lagi beberapa kategori azab neraka yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang kafir dan bagi orang yang derhaka wal'iyazubillah. Sentiasalah kita berdoa sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Sentiasa kita doa, khususnya doa di akhir salat yang telah saya ajar. Sebelum kita bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa setiap kali salat baca doa ni, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Lebih-lebih lagi di akhirat esok azab neraka jahannam, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.